Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid semua? Bertemu kembali di channel Cikgu Irni. Cikgu mengharapkan murid-murid semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Untuk video kali ini, cikgu akan berkongsi berkaitan dengan persamaan perakaunan. Modul yang kedua, tingkatan 4. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 47. Cikgu teruskan saja apakah standard pembelajaran untuk video kali ini. Kita tengok. Okay, standard pembelajarannya ialah 2.3.1 menulis rumus persamaan perakaunan tanpa hasil dan belanja. Kedua, 2.3.2 menghitung nilai aset, liability atau ekuiti pemilik tanpa hasil dan belanja menggunakan rumus persamaan perakaunan. Okay. 2.3.3 menunjukkan kesan setiap urus niaga terhadap persamaan perakaunan tanpa hasil dan belanja. 2.3.4 menghitung nilai aset, liability dan ekuiti pemilik yang melibatkan hasil dan belanja menggunakan rumus persamaan perakaunan. Seterusnya, standard pembelajaran ialah menghitung nilai aset, liability dan ekuiti pemilik yang melibatkan hasil dan belanja menggunakan rumus persamaan perakaunan. 2.3.6 menunjukkan kesan setiap urus niaga terhadap persamaan perakaunan dengan mengambil kira hasil dan belanja. 3.7 menunjukkan kesan ambilan barang niaga dan ambilan aset oleh pemilik terhadap persamaan perakaunan. So kalau kita tengok di sini rumus persamaan perakaunan tu ada yang pertama tanpa melibatkan hasil dan belanja, yang kedua melibatkan hasil, mengambil kira hasil dan belanja. Okey, dan yang keempat, yang terakhir ialah berkaitan dengan ambilan barang niaga dan ambilan aset oleh pemilik. Okey. So kita akan menggunakan rumus persamaan perakaunan. Cikgu terangkan dulu berkaitan dengan rumus persamaan perakaunan. Kita gunakan alif. A ini ialah aset. L ini ialah liability dan E ialah ekuiti pemilik. Okey, so kita namakan alif, yang mana aset itu jumlah aset mestilah sama dengan jumlah liability tambah ekuiti pemilik. Bila kita kembangkan di mana wujud hasil dan belanja, so kita akan menggunakan al-mubah. Apa pula al-mubah ini? Al-mubah ini ialah A itu masih lagi aset, L masih lagi liability, tapi untuk EP ialah EP itu ialah modal tambah dengan untung bersih tolak dengan ambilan. Di dalam ekuiti pemilik kita ada modal tambah untung bersih tolak ambilan. Okey, so dalam untung bersih, di mana untuk mendapatkan untung bersih ini kita ada hasil. Jika kita ada hasil kita tambah, dan jika kita ada belanja kita tolak. So kita akan dapat untung bersih. Okey, hasil tolak belanja. Okey, jika hasil kita akan tambah di untung bersih, dan jika ada berlaku belanja kita akan tolak untung bersih. Seterusnya, kita sudah menguasai berkaitan dengan formula persamaan perakaunan, yang mana kita gunakan alif
Tapi jika berlaku hasil dan belanja, kita akan gunakan al-mubah. Okey, so tips cikgu ialah ini. Jika murid-murid lihat tips ini, yang mana apabila aset bertambah, ia akan didebitkan. Okey, jika aset itu berkurang, maka aset akan dikreditkan. Sebaliknya pula untuk liability. Untuk liability, apabila liability bertambah, maka ia akan dikreditkan, dan apabila liability berkurang, ia akan didebitkan. Okey. So ini ialah tips yang mana kita boleh gunakan jadual alif ini untuk kita guna pakai semasa membuat persamaan perakaunan. Cikgu tunjukkan pula berkaitan dengan jadual persamaan perakaunan. Ini ialah jadual persamaan perakaunan yang mana jika kita lihat di sini, kolom ini dibahagi kepada dua, yang mana sebelah kiri ini ialah aset, yang sebelah kanan ini ialah liability. Okey, dan bahagian bawah ini kita dapati ada di label kuning ini, cikgu terang pula yang di bahagian label kuning yang cikgu tandakan kuning itu, di bahagian ini kita akan rekodkan nama-nama account. Okey, contoh kita boleh rekod di sini untuk aset. Mungkin kita ada nama account dia ialah, contoh kita ambil ialah perabot. Okey, contoh perabot. Contoh lain kita boleh masukkan inventory. Okey, kita boleh masukkan inventory, atau kita masukkan tunai atau bank. So itu ialah kategori aset. Seterusnya di bahagian equity pemilik pula, bahagian ujung ini liability, kita cuma ada ABB, account belum bayar. Dan di bahagian equity pula kita akan masukkan ialah modal, untung bersih, cikgu buat ringkasan saja, UB ialah untung bersih, dan kita ada ambilan. Kita ada ambilan. Ini ialah format untuk jadual persamaan perakaunan. Cikgu teruskan. Selepas kita ada nama-nama account, nama-nama aset, equity dan liability di ruangan peta kuning tu yang cikgu labelkan warna kuning. Kita akan masukkan baki awal. Dan untuk urus niaga, kita akan bergantung pada soalan. Soalan akan tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bergantung dengan soalan. Kita akan tulis di bahagian itu. Dan di baki akhir, kita akan kira daripada awal baki awal ini. Dan kita akan tambah tolak jika ada berlaku semasa kita membuat urus niaga tersebut, masukkan ke dalam persamaan perakaunan, dan kita akan kirakan jumlah di baki akhir dia. Dan kemudian kita akan jumlahkan semua bahagian aset ini untuk dimasukkan ke bahagian jumlah. Okey, begitu juga di bahagian equity pemilik, di mana kita akan ambil modal ini, kita akan tambah dengan untung bersih, tolak dan ambilan, dan kita akan dapat jawapan di sini. Okey, dan kita akan masukkan juga bahagian liability, dan kita akan ambil jumlah keseluruhan di sini. Okey, so itu ialah jadual persamaan perakaunan. Dalam persamaan perakaunan, murid-murid kena faham berkaitan dengan klasifikasi akaun, yang mana akaun itu yang akan dimasukkan ke dalam aset, liability, equity pemilik. Kemahiran ini perlu ada untuk murid menjawab soalan berkaitan dengan persamaan perakaunan.
jika murid-murid belum lagi mahir berkaitan dengan klasifikasi akaun, murid-murid boleh rujuk pada link yang cikgu sertakan di bahagian atas itu. Okey, murid-murid boleh lihat video tersebut. Okey, kita teruskan saja. Cikgu akan berikan beberapa contoh dan kita akan kenal pasti akaun-akaun yang terlibat dalam persamaan perakaunan ini. Contoh yang pertama ini ialah kalau murid-murid lihat di sini, membeli barang niaga 500 dengan tunai. So barang niaga di sini okey ialah inventory. Inventory ini ialah aset. Aset apabila ia bertambah, ia akan berada di sebelah debit. Bila dia membeli, aset bertambah. Okey, so aset bertambah. Dan ada satu akaun lagi yang terlibat di sini, dia membeli dengan tunai. So tunai juga ialah aset. Aset di sini dia beli dengan tunai, maka dia perlu bayar. So dia beli, dia bayar, dia keluarkan duit tunai. So maksudnya aset berkurang. Okey, kita cek sama ada persamaan perakaunan kita itu sama atau tidak. Kita akan gunakan lip. So A equal to L tambah EP. Okey, L equal to A equal to L tambah EP. So kalau kita tengok di sini pada permulaannya kita tambah 500. Okey, dan pada masa yang sama di bahagian aset juga kita tolak 500. Dan di bahagian L plus dengan EP tidak ada apa-apa pertambahan atau pengurangan, maka ialah kosong. So bila kita tengok sini ialah aset ialah kosong, maka L tambah EP juga kosong. Persamaan perakaunan itu di bahagian aset equal to L tambah EP. Okey, so ini ialah betul sudah kita merekod bertambah dan berkurang itu. So next kita pergi soalan yang nombor 2. Membeli juga, tapi membeli di sini dengan cek. Okey, so barang niaga macam biasa tadi ialah inventory. Okey, inventory ini ialah aset dan aset di sini kita membeli. So aset kita bertambah. Okey, dengan cek. Cek di sini nama akaun dia ialah bank. Cek itu ialah bank. Okey, bank. So apabila kita membeli, bank ini ialah aset dan kita beli maksudnya berkurang. Okey, so kita akan guna persamaan perakaunan alif juga balik, AL tambah EP. So apabila murid tengok di sini, bahagian aset kita ada bertambah 5,000. Okey, dan pada masa yang sama aset juga berkurang 5,000. Tiada di bahagian L tambah EP, tidak ada. So maksudnya kosong sama dengan kosong. Persamaan perakaunan yes. Okey. Seterusnya kita lihat contoh yang ketiga. Ini ialah membeli barang niaga 7,000 secara kredit. Secara kredit itu ialah hutang. Okey, membeli barang niaga. Barang niaga tadi seperti biasa ialah inventory. Inventory ialah aset. Aset di sini kita beli, maka aset bertambah. Aset bertambah. Okey, so secara kredit di sini maksud dia kita berhutang. Dengan siapa kita berhutang? Orang yang kita hutang itu disebut sebagai ABB, akaun belum bayar. Akaun belum bayar ini ialah liability. Liability di sini apabila kita beli hutang kita akan bertambah. So bila kita tengok di sini apabila kita menggunakan alif,
equal to L tambah EP. So, bila kita tengok di sini, kita ada aset kita bertambah 7,000. Dan di bahagian L, kita pun bertambah 7,000. Contoh yang keempat pula, kalau tadi ialah membeli, sekarang kita menjual barang niaga berkos RM500 dan tunai 550 diterima. Okey, diterima. Kalau kita lihat di sini, okey, kalau kita lihat menjual barang niaga itu macam sama juga yang tadi, inventory. Okey, inventory. Dan dia ialah aset. Kita menjual maksudnya inventory kita akan berkurang. Okey, inventory kita akan berkurang. Kos barang niaga kita itu ialah 500 dan kita terima tunai. Tunai ini ialah aset. Okey, kita terima tunai dan kita terima maksudnya aset kita bertambah. Okey, so barang niaga yang kita jual tadi berharga 500, kos dia ialah 500, tapi kita jual dengan harga 550. Di sini kita berlaku untung. Okey, so kita untung sebanyak, kita tengok di sini, untung bersih kita akan meningkat. Kita akan dapat untung bersih yang mana kalau kita tengok 550 kita terima, tetapi harga barang cuma 500, kita untung sebanyak RM50. Okey, so menggunakan alif tadi, tapi di sini memandangkan ada UB, so kita akan guna al-mubah. Okay, asset equal to L tambah modal tambah untung bersih tolak ambilan. Yang mana EP tu ialah modal tambah untung bersih tolak ambilan. So kita tengok. Kita ada aset, okay, kita ada aset pada mulanya kita tolak 500. Lepas tu kita tambah dengan 550. Okay, 550. So kita akan dapat untuk di bahagian L tiada, M tiada, kita ada tambah untung bersih 50. So ini bertambah. Okey, 50. So kalau kita tengok di sini tambah 50, di sini pun tambah 50. So persamaan perakaunan pas. Okey. So kita lihat contoh yang kelima. Diharapkan murid-murid dapat mengikuti step by step yang cikgu tunjukkan contoh-contoh ini. Okay, di sini cikgu akan tukar dulu bahagian amount ini. Ini kesilapan yang cikgu telah buat semasa menyediakan soalan. Okay, teruskan saja. Kita contoh 5, menjual barang niaga berkos 1500. Okay, so kita akan tengok yang ini dulu. Barang niaga macam biasa kita inventory, tapi di sini kita menjual maksudnya inventory ialah aset, bila kita jual maksudnya berkurang, so aset berkurang. Okey, aset berkurang dengan berkos 1500 dan cek ialah bank. Okey, cek ini ialah bank. So, bank ialah aset. Bila kita jual, kita terima cek, maksudnya aset kita bertambah. Okey, sama juga di sini berlaku untung, perubahan pada untung bersih. Kalau kita tengok di sini, kita lihat di bawah sini, untung bersih equal to kita dapat 1600, tapi kita punya kos ialah 1500. Maksudnya kita untung 100. So mari jom kita cek sama ada dia menepati alif.
Atau di sini sebab dia melibatkan untung bersih, kita akan guna al-mubah. So A equal to L tambah M tambah UB tolak dengan A. So A equal to A ialah kita ada minus 1500, we plus 1600, then we equal to L tiada, M tiada. So kita ada plus, ini plus UB, okay? So kita untung, so UB plus UB 100. So jom kita cek persamaan perakaunan. So di sini kita ada plus 100, di sini pun kita ada plus 100. So pas persamaan perakaunan. Okey, selesai part pertama. Kita jumpa pada part yang kedua dalam video seterusnya.